Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kembali semula dalam channel YouTube saya Nazri Hamdan. Terima kasih banyak-banyak guys. Jangan lupa subscribe So hari ni saya nak memberikan satu lagi reaksi terhadap satu video yang agak viral lah dia mengenai padu lah kan. Sebab kita ni dah menghala kepada 31 Mac iaitu tarikh tutup pendaftaran padu yang mana dilaporkan bahawa pendaftaran padu akan ditutup pada 31 Mac. Jadi ada satu video ni daripada seorang menteri daripada Sarawak iaitu Abdul Karim Rahman Hamzah Beliau ada memberikan satu pandangan peribadi kita kena sebut ni adalah satu pandangan peribadi beliau. Iaitu apabila beliau mengatakan bahawa padu ibarat bogilkan rakyat. Okey, jom kita tengok sedutan video beliau dahulu and then saya akan bagi saya punya reaction. Let's go. Practically, the moment you feel in, you bogilkan diri sendiri. Padu, personally, I see is something like what we have before, the e-kasih. Why do you keep on wanting to have changes? Buat 3 tahun, tukar. It creates a lot of problem. And also, I don't know whether you all, the media has feel in padu. Practically, the moment you feel in, you bogilkan diri sendiri. Do you know that? Okey, itu dia guys daripada video yang menunjukkanlah bahawa seorang menteri Sarawak ni Abdul Karim Rahman dia bagi pandangan mengenai padu. Okey, sebelum saya masuk bab padu ni kan, kalau korang perasan actually dekat Sarawak ni dia actually banyaklah negeri Sarawak dia banyak memberikan pandangan-pandangan dan sometimes kalau korang tengok pandangan tu dia agak bercanggah dengan kerajaan persekutuan Dia bukan apa tau guys, dia sebab dia macam ni. Sebab kita tahulah Sarawak ni dia adalah sebuah kerajaan negeri yang dia sebagai kingmaker lah untuk kerajaan persekutuan. Maksudnya selepas pilihan raya biasanya kita akan tengok Sabah Sarawak ni dia sokong siapa dan dia akan menentukan siapakah yang menjadi kerajaan persekutuan Dan one of the reason kenapa dia jadi macam tu sebab dekat Sarawak ni dia politically stable lah. Dan sebenarnya Sarawak ni dia mula menjadi sebuah negeri yang penting sebagai kingmaker ni bukan baru. Dia adalah sebuah negeri yang menjadi kingmaker semenjak pentadbiran Datuk Seri Najib Razak lagi. Okay. So kalau kita tengok dekat Semenanjung kita punya politik ni is not that stable lah, it's not that good lah banyak dan di Semenanjung sebenarnya sudah tidak ada lagi parti politik yang dominan yang mana they are very strong dan diorang boleh menang lah dengan mudah every general election. Dah tak ada dah, zaman tu sudah berlalu apabila Barisan Nasional jatuh. Jadi yang sekarang ni dekat Semenanjung dah tak ada lagi satu parti politik yang dominan. So untuk membentuk kerajaan persekutuan ni diorang kena tengoklah sokongan yang diberikan oleh Sabah ataupun Sarawak lah. Okay. So in that sense Sarawak think that they have some voice lah untuk ketengahkan kepada kerajaan persekutuan, which is good for them, and then this shows that how when we have a strong and stable politics in the states, we will be able to demand more from the federal government in particular. Okay, so itu adalah sedikit sebanyak latar belakang. Sebab tu kalau korang tengok ada certain things tu yang Sarawak openly disagreed with the federal government, and this is the reasons lah why it happens. Dan actually this is good for the Sarawak state lah because they can have more voice and their voice will be heard and will be will be considered by the federal government. Okay, so kita proceed kepada padu Padu ni macam kita tahulah dia menghala kepada kita sekarang ni pergi kepada 31 Mac 31 Mac ni dia adalah end date lah ataupun deadline untuk pendaftaran padu.
Jadi kalau korang perasan kalau korang perasan saya masa tu saya ada join satu podcast yang bakal menteri YBM. Kalau korang perasan saya adalah YB Rafizi punya the first guest. Okay. Dan saya ada utarakan tentang deadline pendaftaran padu ni semasa podcast dengan YB Rafizi tu. Dan dekat situ saya ada tanya beliau tentang deadline. Saya tidak yakin pendaftaran padu ni boleh complete dalam masa 3 bulan, iaitu pada masa tu bulan 1 sampai bulan 3. Saya ada cakap dengan beliau, dan apa yang beliau cakap pada masa tu ialah pendaftaran padu boleh dipertimbangkan untuk extend lah. Walau bagaimanapun dia mesti ada deadline. Dan saya percaya bahawa selepas 31 hari bulan, ni pandangan peribadi saya okay. Saya percaya bahawa pendaftaran padu tu akan dibuka. Cuma deadline kena ada. Sebab apa guys dia perlu satu tempoh untuk memproses permohonan tu. Dan permohonan-permohonan yang masuk ni akan diproses selepas 31 Mac lah. Dan apabila subsidi bersasar roll out pada Jun atau Julai nanti, maka mereka yang mendaftar sebelum 31 Mac ni diorang akan dapat dulu seandainya layak lah. Okay. Jadi pendaftaran tu saya percayalah dia akan terus dibuka, because mustahil kerajaan akan terus bergantung kepada 29% yang update diri dia orang dalam padu ni. Kalau korang tengok dia punya percentage tu tak sampai 50% pun, dia dalam 30% aja. 29%, 30% macam tu lah. So kita ambil 30% lah. So saya percayalah mereka yang layak untuk dapat subsidi bersasar ni daripada golongan T20 dan juga daripada, minta maaf T20 tak layak. Daripada golongan B40 dan juga M40 ni. Mereka ni sebenarnya lebih ramai daripada tu. Lebih ramai daripada 30%. They are more than that. So it's impossible untuk kerajaan terus tutup pendaftaran padu ni. Sebab takkan dia nak bagi dalam lingkungan 30%. Itu pun kalau 30% tu layak lah. Daripada 30% tu mungkin ada yang tak layak So it's not possible lah. Saya fikir dia akan terus buka lah. Cuma kalau kata contoh lah, bila you all tengok pendaftaran subsidi ataupun cash transfer ni dilakukan pada Jun ataupun Julai nanti, pada masa tu saya jangka this is just my opinion mungkin saya salah, mungkin saya betul. Saya jangka lah pada masa tu bila dah ada orang yang dapat cash transfer tu, kita pun tak tahu amountnya berapa, maka pada masa itulah akan berlaku peningkatan yang mendadak terhadap pendaftaran padu ni. Sebab apa? Sekarang ni kita disuruh untuk percaya kepada government. Tapi kita tak nampak lagi apa-apa sekarang ni. Faham tak? Itu adalah satu risiko yang kita kena ambil lah. Kita disuruh untuk percaya. We are being told to trust the government, but yet we haven't seen any benefit to us lah. Okay? So, kita disuruh percaya tapi kita tak dapat apa-apa lagi. That is the risk that we have to take. Tapi kita sebenarnya, kita kena faham bahawa korang ni sebenarnya diberikan dua pilihan. Dan korang tak dipaksa pun daftar padu. Tetapi kita kena faham, dalam hidup ni kita kena buat pilihan. Okay, kita tak boleh dapat semuanya. Okay, in life we have to make a choice. So kita kena buat pilihan lah. Kalau korang rasa korang tak yakin dengan padu ni, keselamatan data padu ni, korang tak payahlah register. Tak ada masalah pun. Tak payah register. Kan? Tak ada siapa paksa kau register. Akan tetapi kesan ataupun implikasi yang korang kena hadapi adalah nanti pada subsidi bersasar nanti korang akan terlepas lah. Kan? Korang tak dapat lah. Jadi mereka yang register dulu dan willing to take the risk untuk mendaftar ni, diorang akan dapat dulu pada masa tu. Dan tak boleh lah pada masa tu korang nampak diorang ni dah dapat cash transfer daripada government, aku pun nak register lah sekarang. Biasanya macam tu. Biasanya because once kita kena faham, seeing is believing. Bila orang nampak benda tu, nampak orang ni dapat benefit, dah dapat cash dan sebagainya, okay, aku nak register sekarang. Tapi pada masa tu ramai orang akan beranggapan bahawa orang beranggapan bahawa okay, kalau dia nak register hari ni, okay,
kalau dia nak register hari ni besok nak lulus, tak boleh. Sebab pada masa tu kalau you register mungkin 3 bulan selepas tu baru you lulus. Sebab dia kena ambil masa lah untuk proses you punya permohonan dan juga menentukan sama ada you ni betul-betul layak atau tidak. So dalam hidup kita ni memang sometimes kita kena take risk. Dan risk yang kita hadapi sekarang ni, yang kita kena ambil sekarang ni adalah kita kena trust the government lah. That is the risk that we have to take. Okay. Dan berbalik kepada statement daripada Abdul Karim Rahman ni, kalau kita tengok dia punya statement tu, sebenarnya dia merujuk kepada golongan high income earners. So apa yang dia cuba cakap adalah high income earners tidak sepatutnya dipaksa untuk mengisi padu. Itu yang dia cuba cakap. So in other words dia cakap yang patut isi padu ni adalah mereka yang terdiri daripada M40 dan juga B40 yang betul-betul memerlukan bantuan kerajaan. Yang T20 adalah yang tak perlu bantuan kerajaan. Sebenarnya tak perlu pun isi padu. Itu pandangan peribadi dia. Okay. Tapi saya percayalah sebenarnya padu ni dia bukan akan digunakan setakat untuk subsidi saja. Pada masa akan datang, the purpose of padu ni akan dibesarkan lagi. Okay. So dia bukan sahaja setakat bantuan subsidi saja. Akan lebih banyak lagi kegunaan padu ni pada masa akan datang. Yang merentasilah golongan T20 ni juga. Alright, so kenyataan Abdul Karim ni dia merujuk kepada golongan T20 dan T20 sebenarnya memang tidak ada sebarang orang cakap tu kepentingan pun untuk register padu. Kalau you all tengok, the logic is like this. Orang yang T20 ni dia dah bayar cukai, okay? Dia bayar cukai pun agak tinggi, okay? Dan dia takut bahawa kalau katalah dia declare macam-macam lagi, dia bagi tahu the government more about himself, dia takut bahawa government akan tahu lebih banyak pasal diri aku dan government akan cakap sepatutnya aku kena cukai lebih. So dia orang akan being taxed more lah. So dia orang takut untuk reveal those informations daripada diri dia kepada government. Dia orang tak nak government ni tahu banyak-banyak lah. Setakat yang kau tahu cukup sudah, dia kata. Okay. So dia takut dia akan dicukai lebih banyak daripada tu kalau dia beritahu lebih banyak pasal diri dia kepada kerajaan lah. Dan yang kedua pula, dia tahu bahawa dia memang tak boleh dapat pun subsidi bersasar ni. Dia memang takkan dapat. So dia tahulah income dia segini, dia tak akan dapatnya subsidi bersasar kan. So kalau dia tahu dia tak dapat, so dia nak register tu buat apa? Kan? So logiknya dekat situ. T20 ni kalau kita tengok memang agak susah untuk kita dapatkan pendaftaran diorang. So that's why T20 tak berminat untuk register padu ni. Dan T20 sebenarnya kalau boleh lah kalau kita fikir secara logik. Mungkin cakap mungkin ni teori saya sajalah. Mungkin teori saya salah. Mungkin ada setengah T20 ni yang mengharapkan padu ni gagal. Sebab apa? Bila padu gagal, jadi subsidi bersasar tak akan dilaksanakan. Bila subsidi tak bersasar dilaksanakan, jadi dia orang akan terus dapat subsidi lah. Korang nampak tak kat situ? Sebab tu T20 dia tak suka dengan padu. Tapi yang sepatutnya daftar padu ni adalah M40 dan juga B40. M40, dia orang punya masalah ni adalah dia orang buka aja social media, dia orang buka TikTok, banyak benda-benda negatif pasal padu yang menyebabkan dia orang reserve dia orang punya pandangan dulu. Dia orang menggunakan pendekatan wait and see. So dia orang tengok, dia orang jadi macam buka aja padu nampak terlalu banyak video-video negatif pasal padu ni, pasal data tak selamat kah dan sebagainya kah. Dan sehingga sekarang ni pun tidak ada bukti yang data padu tu tak selamat. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa data padu tu pernah di-breach. Tak ada. Itu yang diakui sendiri oleh Menteri Ekonomi lah. Okay. Dan kalau ada setengah orang tu kata, okay, lepas dia daftar padu, dia dapat panggilan macam-macam daripada scammer dan sebagainya. Tapi sebelum saya daftar padu pun, saya dah dapat panggilan yang macam-macam daripada scammer. So tak semestinya. So macam mana kita nak kata panggilan-panggilan ni adalah daripada data yang dicedok daripada padu. Dia mungkin dicedok daripada telco. Okay? So, tidak ada bukti jelas yang mengatakan kita boleh tuduh padu bocorkan data ni lah. So,
M40 dia menggunakan pendekatan wait and see. Bila dia tengok, dia buka M40 ni, kebanyakannya kita tahulah dia tinggal dekat kawasan-kawasan bandar So dia akan tengok, oh alamak, banyak benda negatif lah pasal padu. Dia pun nantilah tak payah register dulu lah. So tapi bila dia nampak nanti pada katalah bulan Jun atau Julai, orang start dapat benefit daripada padu ni, dia orang akan register lah. So saya pasti benda ni akan berlaku. Cuma sekarang ni dia tak nampak benefit daripada padu tu, that's why dia tak register lah kan. So dia ada orang cakap tu kerisauan sikit dekat situ, dan dia menggunakan pendekatan wait and see. B40 pula, masalah dia, B40 ni kebanyakannya ditinggal dekat kampung-kampung. Okay. Dan dekat kampung ni, dia orang tak tahu pun padu ni apa benda. So dia ada masalah reach dekat situ. Saya hari tu balik kampung, saya tanyalah pakcik-pakcik dekat kampung tu, saya tanya, tahu tak pasal padu ni semua? Dia tak tahu padu ni untuk apa dan sebagainya. So saya nampak dekat situ, dekat kawasan kampung yang mana paling ramai majoriti B40 ni, sebenarnya dia orang ada masalah dari segi reach. So dia orang, maklumat tu tak sampai. Okay, tapi of course lah dia melalui masa. Okay, saya percayalah benda ni akan diselesaikan lah. Cuma kita perlukan lebih banyak masa untuk penetrate kawasan-kawasan dekat luar bandar ni. Okay, so pandangan daripada Abdul Karim tu, dia merujuk kepada T20. Okay, so tapi bila orang nampak video ni, orang sebarkan lah. So yang terpengaruh M40, B40 terpengaruh lah. Tapi sebenarnya dia merujuk kepada T20. Right? So guys, korang terpulang lah. Kalau korang orang cakap tu rasa tak confident, tak nak register, tak apalah. Tapi janganlah ajak orang tak nak register, terpulang lah kau. Tapi kau pula menghasut orang. Kau menghasut orang, jangan register. Itu masalahnya. Lagi satu masalah padu ni, dia punya salesman dia adalah Rafizi. Bila Rafizi jadi salesman kepada padu, masalah juga. Sebab apa tau? Rafizi ni sebelum dia jadi part of the government, dia memang terkenal dengan sebagai seorang yang membangkang semua benda. Kan? Katalah contohnya lah kan, sekarang ni Rafizi masih jadi pembangkang. Memang korang akan nampak dia akan bangkang padu ni lah habis-habisan lah kan. Tapi bila dia jadi kerajaan pula, bila dia jadi menteri, dia kena hadap balik benda-benda ni. So benda ni akan datang balik pada dia. So sekarang ni dia rasa sendirilah macam mana dia nak tangani benda ni. Okay? Tapi saya percayalah Rafizi Ramli adalah seorang yang strong. So dan dia adalah seorang yang tak mudah give up. So tengoklah macam mana So tapi sekarang ni at least dia belajar something lah So itu masalah padu. Sebab tu dia agak susah untuk convince orang untuk register padu ni, because masa dia jadi opposition dulu, dia selalu bantai habis-habisan di government yang merintah kan. So sekarang ni masalah dia pula untuk pujuk orang supaya percaya kat dia. Itu masalah Menteri Ekonomi lah. Akan tetapi kita dapat hint jugalah dari segi macam mana kerajaan nak pindahkan subsidi tu daripada seksi town hall YB Rafizi yang lepas. Dia kata kerajaan akan menggunakan pendekatan cash transfer. Cash transfer ni bermaksud bila setiap bulan which is ini adalah kali pertama yang dibuat dekat Malaysia lah. Because before this kan kita akan buat one off punya cash transfer kan. Okay, satu tahun tu mungkin 3 kali kita buat cash transfer. Tak, ni kali ni kita buat every month. Dia orang buat every month. So every month korang akan dapat lah cash transfer ni. Tapi pada masa yang sama, ada harga-harga barang yang akan diapungkan contohnya macam barang-barang keperluan, mungkin yang sebelum ni dapat subsidi ataupun di bawah mekanisme kawalan harga, harga barang-barang ni akan start diapungkan. Dan juga lagi satu minyak petrol ni, saya percaya one day dia akan diapungkan fully ikut market price. Tapi saya tak percaya yang dia akan dibuat terus lepaskan naik mencanak. Macam ada satu berita viral tu yang mengatakan bahawa harga RON 95 akan naik sekitar 64% kepada market price lah jika dia diapungkan terus dekat harga pasaran ni. Tapi saya tak percaya the government akan buat macam tu, because inflation akan spike. Dan dia akan berlaku inflationary boom lah. Dan ini sangat bahayalah untuk ekonomi kita. Saya percaya bahawa
walaupun akhirnya RON 95 ni ataupun minyak petrol ni dia akan diapungkan mengikut harga pasaran, tapi dia akan dibuat secara berfasa. Dia akan lepaskan sedikit sampai sedikit sampailah dia pergi kepada market price. Itu pandangan saya lah. Okay. So korang bersiap sedia lah daripada sekarang kalau kata korang tak nak terlepas, pada bulan Jun atau Julai nanti, korang have to take the risk untuk trust the government. Tapi kalau korang tak nak, itu pilihan masing-masing. Saya pun tak paksa. Itu sebab saya tekankan dekat sini, it's your choice. Kalau korang tak percaya dengan apa yang if you don't trust the government, you don't have to register. Tapi nanti masa bulan Jun atau Julai, bila korang nampak dia orang ni dapat cash transfer, korang jangan jealous lah. Kan? Dia macam tu. Sebab keputusan dalam hidup kita, kita memang kena buat pilihan. Dan setiap pilihan tu dia ada risiko. Okay? So itu adalah antara perkara lah yang korang kena faham lah pasal padu ni. Dan sebenarnya lagi satu saya nak sebut tentang subsidi rationalisation lah. Korang suka atau tidak, subsidi rationalisation akan datang. Dia akan datang. It will come. Dia akan datang dan benda ni tak boleh dielak. It is unavoidable ataupun inevitable. Dia tak boleh dielak. Dia akan datang. Subsidi rationalisation mesti datang pada tahun ni. Korang suka ke, korang tak suka ke, no choice. The government will do. Kenapa? Sebab kalau dia tak buat subsidi rationalisation pada tahun ni, it's nearly impossible untuk kerajaan capai defisit 4.3%. The key untuk capai 4.3% ni adalah subsidi rationalisation. Kalau dia tak buat, dia tak boleh capai. So benda tu perlu dibuat dalam Jun atau Julai. Dia mesti buat Jun atau Julai. Dia dah tak boleh delay. Kalau dia delay lagi, sebab tu dia punya deadline tu sampai March. Sebab apa dia nak start tu bulan Jun atau Julai? Sebab kalau dia delay, makin delay lagi, makin susah dia nak capai 4.3% defisit ni. Itu kita kena faham. Sebab kalau kita, ini adalah part of the economic reform yang agak perit jugalah yang kita terpaksa hadapi. Kalau korang tengok sekarang ni, orang komplain subsidi ditarik, cukai dinaikkan semua. Sebenarnya benda ni adalah satu perkara yang kita hadap pada hari ni because of the populist policy ataupun because of pada masa-masa lampau, kita tidak ada political will untuk berubah benda ni. Kita tidak ada political will. So, dan saya kena akui, kita semua kena akui bahawa subsidi rationalisation ni bukan idea baru. Dia adalah idea yang sudah ada semenjak pentadbiran Datuk Seri Najib Razak. Okay, di bawah, masa tu ada satu think tank ni yang dipanggil pemandu di bawah Idris Jala. I think they are the first one who proposed the idea of subsidy rationalisation, but unfortunately, it does not materialize because of lack of political will. Okay. So, because of lack of political will, dia tak dapat melaksanakan benda ni, dan benda ni tertangguh bertahun-tahun lamanya sehinggalah kita berhadapan dengan krisis ekonomi tahun 2020 yang memburukkan lagi keadaan kedudukan kewangan kerajaan. Okay, dahlah kita keluar daripada sistem GST, revenue kerajaan jatuh. Okay, jadi kita pun daripada masa sama kerajaan berhutang dengan begitu banyak semasa pandemik COVID-19. Jadi keadaan ini sebenarnya sedikit sebanyak memberikan kesan kepada kita punya ekonomi secara keseluruhan, keyakinan pelabur, dan sebab itulah the effect kita punya prestasi ringgit. Kalau kita tak buat economic reform pada tahun ni, the government will miss the opportunity untuk buat sesuatu because kita kena faham pilihan raya semakin hampir. Okay? Tak mungkin kerajaan akan buat benda-benda macam ni with very unpopulist policy towards general election. When it comes near to general election, tak mungkin. So, kalau dia nak buat unpopulist policy ataupun polisi-polisi yang orang tak suka, sekarang lah masanya. Kalau tak, this opportunity is going to be missed, dan dia akan rugi untuk buat terlepas peluang buat economic reform. Dan kalau kita tak ada buat economic reform sampai Fed turunkan kadar faedah pun, kita tak boleh nak baiki prestasi ringgit because investors tak confident dengan kita. Untuk meningkatkan investors confident, kita kena buat economic reform.
untuk buat economic reform, orang akan tak suka. Tapi kesannya kalau kita tidak buat economic reform, orang mungkin akan happy. Rakyat akan happy. Tapi in the future, in the long run, kita akan sengsara. So kita suka atau tidak, this is the time, this is the turning point. Ini adalah masa-masa yang getir untuk kita melakukan perubahan dari segi economic reform. Dan kita sebenarnya tak ada pilihan lain lagi, guys. Okay? So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk menonton saya punya YouTube channel. Jangan lupa tekan butang subscribe tu, guys. Dan kalau sudi, tekanlah butang like juga dan sharekan video ni. Komen banyak-banyak dekat bawah. InsyaAllah saya akan pick up soalan korang kepada mereka yang bertanya. Dan kalau boleh tu jagalah bahasa sikit. Korang tak setuju dengan pandangan saya, tak apa, tak ada masalah. Tapi bahasa tu kena jagalah. Okay? Kalau korang nak saya address korang punya soalan, jaga sikit bahasa tu. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi in the next video.